Jerangau, jerangau, herba jerangau. Angin sepoi-sepoi lalu tepi danau. Ikat simpul-simpul akar jerangau. Tarik kuat-kuat sampai cengkam baju. Percaya pada adat, dapat halawan tu. Itulah antara bidalan orang-orang lama yang gunakan untuk maksud kegunaan jerangau di dalam terapi alternatif perubatan dan juga untuk menghindarkan daripada benda-benda mistik. Ada juga digunakan dalam makanan dan juga untuk terapi spa. Bersama Pak Dak, pencetus guna herba. Topik pada kali ini adalah jerangau. Kalau di Malaysia disebut jerangau, ramai yang tak kenal. Hanya orang-orang lama, terutama sekali pada pengamal perubatan, terutama sekali pada bidang-bidang kampung dan juga pada mereka yang mahir dalam herba. Jerangau adalah satu tumbuhan berair, hidup di tempat tasik, kolam ataupun di anak-anak air dan sungai dan di payu bakau. Jerangau banyak tumbuh di semak-semak, terutama pada lembah-lembah dan juga di tempat yang berair. Itulah dia jerangau. Bersama Pak Dak, pencetus guna herba. Sebelah ni saya tanam jerangau. Dekat rumah saya banyak tanam jerangau. Sebab saya tahu khasiat dia. Ramai yang menanya saya kenapa tanam jerangau. Kalau kita perhatikan pokok jerangau dia adalah seperti rumput, tetapi dia mempunyai akar yang memerlukan air. Makin banyak air, makin keras punya batang dia. Dan juga akar dia tu berbau harum. Daun dia berbau harum. Di antara spesies herba yang mempunyai daun, akar dan juga dia punya rizom dia berbau harum. Itulah dia jerangau. Digunakan oleh orang lama di dalam masakan alternatif perubatan tradisional dan juga dalam terapi spa. Bersama Pak Dak, pencetus guna herba. Kalau di Malaysia dari Perlis hingga Sarawak, pelbagai nama sebut. Ada spesies jerangau putih, jerangau hitam ataupun jerangau hijau. Yang saya tanam ni jerangau hijau. Ada yang gelar juga jerangau putih. Kawan serani saya sebut pokok ni sebagai sweet plant. Dia pun suka tanam sebab kata dia pokok ni rumput aromaterapi. Dan ada juga dipanggil deringu. Kalau kita perhatikan, pengamal-pengamal perubatan gunakan ni dalam banyak cara. Ada yang dia bakar, ada yang ambil debu, ada yang dia rebus. Tapi jerangau ni mempunyai 1000 khasiat. Ramai yang ke luar sana tak tahu khasiat jerangau. Bersama Pak Dak, pencetus guna herba. Kalau di rumah ataupun di kampung, anda boleh tanam di kawasan yang berair. Tetapi bagi di taman-taman, kita tanam dalam pasu yang tidak berlubang. Cuma letakkan lumpur. Dia punya cara penanaman dia hanya menggunakan akar saja. Kita potong akar ataupun benih yang kecil ni, kita rendamkan dia, tapi dalam pasu tu perlu ada lumpur. Itu cara ringkas untuk menanam jerangau. Di Sabah dan Sarawak, penggunaan jerangau memang meluas kerana tidak hanya dalam masakan tetapi dalam alternatif perubatan tradisional. Bidang-bidang kampung sebut jerangau tak lengkap. Dia ada 3 beradik. Jerangau cekor bonglai. Ini antara 3 herba yang digandingkan untuk dalam penggunaan penjagaan wanita dalam pantang. Jadi pada ibu-ibu yang bersalin, jerangau ni kerap digunakan. Contohnya untuk membuat tungku herba. Saya buat tungku herba, saya letak jerangau. Inilah jerangau yang saya tanam, saya letakkan dia punya akar dia dan juga daun dia. Itu salah satu daripada bahan yang saya gunakan, jerangau cekor bonglai. Itulah dia uniknya jerangau yang kita boleh gunakan dalam masakan, terapi alternatif dan juga terapi spa dan juga di dalam pengubatan mistik. Jerangau tak ada dulu, tak ada sekarang. Inilah di antara tungku yang saya buat. Di antara bahannya adalah jerangau cekor bonglai di dalam ramuan tungku untuk penjagaan ibu-ibu dalam pantang lepas bersalin dan juga pada mereka yang
Ada masalah kembung pun boleh, untuk urut pun boleh. Itulah dia jerangau secara tradisional. Bersama pandak, pencetus guna herba. Di sesetengah negeri dalam Malaysia menggunakan akar jerangau dan daun dia dihiris-hiris untuk penyedap makanan. Seolah-olah seperti bunga kantan untuk mengharumkan. Kerana kalau kita kotes daun dia ataupun kita cubit sikit daun dia ni salah satunya boleh menenangkan jiwa. Boleh menenangkan perasaan kita. Itu sebabnya digunakan di dalam pengubatan misteri. Bagi masyarakat Cina, India, jerangau memang terkenal. Mereka jadikan serbuk dan juga ada yang direbus. Bagi masyarakat India pun digunakan di dalam pengubatan dan juga di dalam masakan. Kerana jerangau ni mengeluarkan bau yang harum. Kalau kita perhatikan daun dia, memang keras tetapi ada mengandungi air. Tertengah batang daun ni, seolah seperti lalang. Perhatikan yang saya tunjukkan. Ini adalah jerangau hijau yang saya tanam. Ramai yang suka dengan pokok jerangau ni. Pada mereka yang di luar sana, kalau nak tahu tentang jerangau, tanyalah orang lama seperti bidang kampung, pawang-pawang dan juga pengamal perubatan. Tetapi mengikut sukatan yang betul, dengan cara yang betul. Bidang-bidang kampung percaya kalau bayi-bayi menangis waktu malam, bayi-bayi meragam waktu malam, hirislah akar jerangau, letakkan bawah tilam ataupun bantal. Kerana bayi-bayi yang diganggu syaitan dan makhluk-makhluk halus boleh dihindarkan dengan meletakkan jerangau. Itu adalah kepercayaan dan juga yang diamalkan oleh tok nenek moyang kita pada zaman dahulu. Bila disebut halusinasi ataupun kemurungan, hidulah bau jerangau. Ambil batang jerangau, rebus dan buat mandian. Kalau di spa-spa bagus, diamalkan mandian jerangau. Kerana air rebusan jerangau boleh mengeluarkan aromaterapi yang boleh menenangkan jiwa. Dan air jerangau ni boleh minum. Bagi kalangan masyarakat di Malaysia, Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik di Malaysia, mereka minum air jerangau untuk membuangkan toksin. Dan percaya kepada mereka yang terkena racun, minumlah air jerangau. Dia akan keluarkan racun-racun, sisa-sisa racun dari dalam usus untuk legakan, selain daripada air kelapa. Itulah dia besarnya khasiat jerangau. Anda yang kerap sesema, ambil jerangau, hiris-hiris, kemudian masuk dalam air panas, hidu dia punya wap dia tu. InsyaAllah reda. Sebab apa? Bila letak aja jerangau, aromaterapi dia tu menguatkan lagi. Daripada aromaterapi tu keluar daripada rizom ataupun batang-batang jerangau tu, kita hiris-hiris, boleh gunakan, boleh minum juga. Itulah dia yang diamalkan oleh orang-orang lama di dalam terapi alternatif tradisional. Begitu besarnya khasiat jerangau dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Jerangau. Pak Ndak jumpa seorang makcik ni di Pontian, di Serkat Pontian. Dia beritahu masa zaman dulu jerangau ni digunakan untuk penawar kepada malaria. Tapi memang betul waktu zaman Jepun malaria banyak terjadi di Malaysia, dan salah satunya secara alternatif ada penduduk-penduduk gunakan jerangau. Dia minum air jerangau, kemudian ambil dia punya air buat mandi untuk meredakan kepanasan dalam badan dan juga untuk menguatkan lagi tenaga di dalam badan kita. Itulah dia jerangau untuk penawar kepada malaria. Kepada bidang-bidang kampung dan terapi-terapi urut, batang jerangau yang keras ni kita racik-racik, kita jemur, boleh buat minyak. Kat situ saya pernah buat sekali minyak jerangau, tetapi masa tu susah nak dapat kerana kawasan-kawasan bandar ni memang susah nak dapat lah. Tapi kawasan kampung, di kawasan paya, jerangau ni mudah dapat. Minyak pati jerangau, terapi-terapi urut menggunakannya sebagai untuk urutan. Jadi kat situ melegakan, tenangkan fikiran. Orang-orang Cina percaya serbuk jerangau ni bila kita minum untuk menguatkan otak dan juga mengembalikan idea dan juga pemikiran yang baru. Itulah dia antara yang digunakan. Cara kegunaan jerangau: dibuat serbuk, dikeringkan,
direbus dan dibakar. Daun yang kering jangan dibuang, kerana daun yang kering ni juga boleh menghindarkan nyamuk, seperti juga dengan daun jerimin. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan gunting-gunting, kita gunakan asap tu sebagai untuk menghalau nyamuk dan juga semut-semut, kerana dia mengeluarkan juga aromaterapi. Ada yang digandingkan dengan daun jerimin. Daun jerimin pun untuk menghindarkan nyamuk. Inilah jerangau yang digunakan. Jerangau cekur bunglai biasa disebut oleh pengamal perubatan, bidan kampung dan juga mereka yang tahu tentang herba. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Ada juga yang kata boleh buat bedak, tapi saya tak pernah pula. Tapi ada di kawasan-kawasan sebelah-sebelah pantai timur, ada kata jerangau ni boleh buat bedak. Tapi saya pernah tengok bedak, bedak jerangau. Itu untuk kulit katanya. Tapi ada kebenarannya, sebab kalau misalnya kata dah dijadikan debu kan benda tu jadi bedak kan. Itulah dia bedak jerangau. Tapi memang susah nak dapat kat pasaran, hanya diguna secara persendirian. Kerana mereka tahu khasiat jerangau ni pada kulit dan juga untuk menghindarkan daripada peluh-peluh yang bertoksin. Khasiatnya jerangau besar sekali. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bertemu lagi dengan herba-herba dan petua-petua daripada orang dahulu daripada kita.